Selamat pagi Malaysia. Tapi untuk waktu ini kita nak dapatkan cerita pagi terlebih dahulu di Selangor. Nak cakap tentang cabaran dan juga peranan ibu bapa dalam memastikan proses PDPR lancar. Jom kita ke sana. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk cerita pagi hari ini, saya nak bawakan kepada anda mengenai pengajaran dan pembelajaran di rumah, iaitu PDPR, yang bukan sahaja memberikan cabaran baru kepada para guru tetapi turut dirasai oleh para ibu bapa itu sendiri. Dan untuk berkongsikan pengalaman, kita bersama dengan salah seorang ibu yang merupakan DJ Selangor FM kita sendiri, iaitu Nini Ibrahim. Assalamualaikum Nini. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak sudi bersama dengan saya lah datang ke rumah saya hari ini. Okey, Nini, boleh Nini kongsikan sendiri mengenai proses pembelajaran PDPR ini? Okey, PDPR dekat rumah seperti mana semua sedia maklum kan, sistem ini telah pun dipraktikkan sejak tahun lepas. Jadi tak adalah memberi kesan sangat. Anak-anak dah mula mengamalkan sejak tahun 2020 lagi. Cuma kita panjangkan terus ke tahun ini. Okay, jadi sebagai seorang ibu ini bagaimana cabaran yang dihadapi oleh ibu bapa khususnya dalam mengendalikan anak-anak yang belajar secara online ni? Cabaran dia banyak aspek tahu. Selain daripada gadget tu sendiri, kita kena sediakan gadget yang bersesuaian dengan anak. Lepas tu pastikan, orang kata cabaran yang kedua adalah talian internet tu sendiri dekat rumah kena pastikan betul-betul ada dan betul-betul kuat. Dan yang ketiga adalah bagaimana tumpuan anak-anak tu sendiri. Itu adalah sebahagian daripada cabaran juga. Sebab ada waktu anak mungkin tak boleh nak terima cara pembelajaran ramai-ramai secara online, tak boleh tanya face to face kan. Itu antara cabaran-cabaran lain. Dan yang keempat adalah bagaimana kalau anak tak faham, macam mana nak terus tanya cikgu. Okay, setakat ni yang dah lama proses PDPR ni, bagaimana Nini mengendalikan anak-anak dalam ulang kaji dan sebagainya? Okey, yang pertama adalah kita sebagai ibu bapa, kita kena beri jadual kepada anak-anak. Anak-anak kena ikut macam mana jadual. Walaupun diorang di rumah, tetapi kita kena buat jadual tu seperti di sekolah. Seperti waktu sekolah biasa. Bangun pagi kena awal pagi, terus buka buku ada waktu-waktu dia. Dan kalau ibu bapa yang rasa anak mereka mungkin suka nak faham belajar daripada PDPR, mungkin boleh buat inisiatif tambahan lah. Adakan tuition kan, dan juga bantu daripada buku-buku latihan. Yang penting inisiatif tu sendiri daripada ibu bapa. Okey, Nini juga bekerja kan. Jadi bagaimana Nini membahagikan masa di antara nak bekerja dan memantau anak-anak itu sendiri? Okey, itu yang paling best tu. Sebab anak-anak saya semua ada bilik masing-masing. Masing-masing ada meja belajar. Tetapi saya tidak benarkan diorang PDPR dekat dalam bilik masing-masing. Saya nak semua ada depan mata. Tak apalah, kat meja makan pun tak apa. Sebab bila kita balik kerja, macam saya DJ radio, habis pukul 10 terus balik rumah. Jadi bila saya kat bawah tengah masak ke apa, saya nampak diorang. Dan bila-bila dia nak tanya, saya ada untuk diorang ada depan mata saya. Jadi bagaimana dengan komunikasi di antara ibu bapa sendiri dengan guru-guru yang mengajar? Okey, itu adalah yang paling penting. Saya pastikan saya kenal guru kelas masing-masing, saya kenal guru diorang. Dan yang paling menarik, ibu bapa di kalangan ibu bapa sendiri untuk anak-anak kelas ada WhatsApp group. Jadi kita pun berkomunikasi baiklah dengan guru-guru dan ibu bapa yang lain. Jadi kalau macam tu kan, ni bagaimana dengan pemantauan guru dengan murid-murid pula? Bagaimana? Okey, kalau guru dengan murid-murid, mungkinlah kita ni sebenarnya jadi ibu bapa, kita jangan bagi tekanan terus pada guru, sebab guru pun ada kekangan diorang. Okey, sebab bagi aspek saya lah, sebab saya kena faham juga guru pun ada anak yang belajar PDPR. Guru pun ada juga yang kena bagi tumpuan pada anak-anak yang ambil peperiksaan besar. Jadi kita kena bagi give and take kan. Yang penting setiap kelas tu guru ada beri tugasan. Okey, jadi ni daripada sudut pemantauan cikgu-cikgu kan, dia berikan tugasan bagaimana? Okey, kalau misalnya kata contoh, anak saya yang sekolah Setapak Indah tu, saya nampak cikgu dia memang terus interaksi lah dan terus bagi homework. Saya boleh nampak diorang ada two-way communication. Dan diorang terus setiap kelas, habis kelas terus ada quiz. Jadi dia uji terus minda sama ada anak-anak tu fokus atau tidak. Itu paling best lah. Okay, dan setakat ni, ada kekangan tak yang nak dikatakan? Untuk saya sendiri secara personal, untuk anak-anak saya buat yang terbaik lah. Keluarga saya buat yang terbaik untuk diorang, supaya memudahkan guru, memudahkan anak-anak kita sendiri. Jadi tak ada kekangan. Cuma tahun lepas adalah anak kata susah nak faham lah, especially maths, bio, fizik, susah nak faham. Tapi tak apa, saya galas, kita gantikan dengan guru tuition. Jadi guru tuition datang kat rumah waktu sebelum PKP, guru tuition boleh datang kat rumah untuk ajar lah. Tapi sekarang bila tempoh PKP, guru tuition pun online juga. Okay, dari segi platform
yang diketengahkan oleh cikgu-cikgu, diorang hanya menggunakan mungkin ada Telegram ke sebagainya? Semua medium ada. Google Meet ada, Telegram ada, WhatsApp pun ada. Semua medium ada. Dan mungkin ada setengah kata agak susah. Tetapi bila kita letak kepercayaan pada anak-anak, kita letak anak-anak tu mampu, lagi-lagi bila umur diorang ni mungkin diorang dah tahulah untuk teknologi tu sendiri. Jadi saya yakin diorang boleh lah, sebab setiap kelas pun diorang tak ada yang terlepas. Okay, terima kasih Nini di atas perkongsian itu tadi. Baiklah saudara, sememangnya komitmen diperlukan oleh semua pihak dalam memastikan proses pembelajaran atas talian ini berjalan dengan lebih lancar. Kita kembali kepada rakan penyampai di Selamat Pagi Malaysia. Silakan.